السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kepada kitab kita ni, Hidayatus Sibyan. Dan malam ni kita sambung syarat khutbah muka surat 26, betul? Kat baris yang ketiga pada atas. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Dan bagi dua khutbah itu 10 syarat. Khutbah Jumaat ada 10 syarat. Jika tidak cukup 10 syarat ini, maka khutbah itu tak dikira. Bila tak dikira, maknanya kena khutbah semula. Pertamanya, bahawa adalah khatib itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi syarat yang pertama, khatib mesti kena bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil maknanya dia kena ada dia batal wuduk, maknanya kena ada wuduk lah. Suci daripada hadas kecil maksudnya dia kena ambil wuduk. Yang kedua, suci daripada hadas besar bermakna kalau berlaku perkara yang wajib mandi, dia kena mandi. Jadi seorang khatib yang tidak berwuduk, maka khutbahnya tidak sah. Tetapi kata ulama, syarat wuduk ini mesti kena ada pada waktu dia baca rukun khutbah sahaja. Rukun khutbah kan kita dah baca dah sebelum ni, ada 5 semua. Jadi kalau misal kata selain daripada rukun khutbah dia tak ada wuduk, dia batal wuduk pada waktu dia tengah duduk berceramah, itulah. Pilihlah pemimpin yang adil, yang amanah dan sebagainya, macam tajuk khutbah inilah. Masa dia tengah cakap tu, itu bukan rukun khutbah. Itu nasihat. Maka time dia cakap benda itu tadi tak ada wuduk, tak apa. Yang naknya masa dia cakap ataupun masa dia sebut rukun-rukun khutbah. Contohnya masa dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah tu rukun khutbah. Maka waktu tu nak kena ada wuduk. Maknanya kalau time tu dia tak ada wuduk, khutbahnya tidak dikira. Jadi kalau tengah-tengah khutbah wuduk batal, nak buat macam mana? Kena berhentilah khutbah. Jangan teruskan khutbah. Walaupun malu pun kena berhenti. Kita kena lebih malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita malu nak turun daripada mimbar, orang kata, ya apa ni, berhenti khutbah tengah-tengah jalan ni. Biar. Nak buat macam mana orang kata, biar dia katalah. Sebab mulut manusia ni bukan kita boleh tutup. Tapi kita kena lebih malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berhenti dan pergi ambil wuduk.
Kemudian kalaulah jarak antara kita berhenti dengan ambil wuduk tadi tak lama, kita boleh sambung khutbah. Tapi kalau jarak itu lama, maka kita kena start khutbah semula. Ini kena ingatlah. Khususnya pelajar-pelajar tahfiz, bila dah keluar nanti, mana tahu orang lantik jadi imam masjid ke surau, kena baca khutbah. Time baca khutbah, dah tengah baca khutbah, batal air semayang. Maka kena berhentilah. Berhenti dan turun pergi ambil air semayang. Sekarang banyak masjid, dia buat tempat ambil air semayang dalam bilik imam. Mudahlah kalau batal gitu, nak pergi ke tempat ambil air semayang jauh. Turun, masuk, dan jarak antara berhenti dengan sambung balik khutbah tu, selang dua tu tak lama. Lama ni kadar yang memuatkan 2 rakaat semayang, itu dipanggil lama. Kalau tak lama, dia boleh sambung je khutbah sampai habis. Tapi kalau lama, dia kena start khutbah semula. Ini kena ingat. Yang kedua daripada 10 perkara, bahawa suci badannya dan pakaiannya dan tempatnya daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Khatib kena badannya suci, tak boleh ada najis kat badan. Kena pakaiannya suci, tak boleh ada najis pada pakaian. Sama macam semayang lah. Semayang pun kena suci, maka khutbah pun kena suci. Misal kata dia tengah khutbah, dia tengok di baju dia tadi ada najis, maka dia kena berhenti khutbah dan pergi tukar baju dan kena khutbah semula. Kena khutbah semula. Khutbah tadi tak sah kerana khutbah tu dalam keadaan ada najis di pakaian dia. Kalau pakaian dia tu jenis hak boleh cabut, contohnya ridak. Ni macam awak duk pakai ridak ni kan, tengok-tengok kan ada najis, kena cabut dengan segeralah. Baik, itu syarat yang kedua. Dan tempatnya, najis itu tadi pada tempat, tak boleh kena suci pada badan, pakaian, tempat. Tempat ni mana? Tempat yang disentuh oleh khatib. Masa dia berdiri, tapak kaki dia. Apa lagi hak dia sentuh? Dia pegang hujung mimbar. Kalau dia pegang tepi mimbar, dia pegang. Tu tempat lah tu. Kemudian tangan kiri sunat pegang tongkat. Tongkat tu nak kena bersih daripada najis. Tempat tu khatib pegang ni pun nak kena bersih daripada najis. Tempat tu khatib berdiri pun nak kena bersih daripada najis. Jadi tongkat tu kena hati-hatilah, kena simpan elok-elok. Takut duk berak kat cicak. Cicak berak, lama dah tak guna tongkat, seminggu kering taik cicak tu. Dia kering tu duduk bawah. Kita pun pegang lah, Tok Khatib pun pegang. Taik cicak tu bawah, tapi kita pegang benda hak kita pegang tu ada najis. Jadi maknanya tak sah. Sama juga tongkat tu jangan buat dengan benda najis. Antara benda najis ialah gading. Dalam mazhab Syafi'i, gading adalah benda najis. Sebab gading ni dia diambil daripada gajah. Gajah kalau dia mati dia jadi bangkai. Gajah kalau dia mati dia jadi bangkai. Bangkai ni, sekor gajah tu dia bangkai belaka, termasuk dengan gading-gading dia. Maka gading gajah ni dia najis. Kalau gading ni dipotong masih hidup, pun najis juga. Benda yang kita kerak daripada binatang masih hidup, dia jadi bangkai. Melainkan dikerak daripada belalang dan ikan saja. Ikan dia hidup, kita kerak, tak apa. Belalang dia hidup, kita kerak, tak bangkai. Tapi lembu dia hidup, kita pergi kerak. Hak dikerak tu tadi jadi bangkai. Kita rasa nak makan seekor, nak sembelih lembu, sayang. Jumpa lembu tu berjalan, kerak ekor saja.
Assalamualaikum. Kita pun balik masak seekor. Jadi ekor tadi tu bangkai najis. Sebab dipotong daripada binatang hidup selain daripada belalang dan ikan. Ikan tak apa, belalang tak apa. Jadi gading gajah ni dia potong masa hidup pun najis, potong lepas gajah tu mati pun najis. Jadi ada setengah-setengah masjid dia beli tongkat untuk khatib dia daripada gading gajah. Pasal mahal. Kan? Dia pun khatib pun pegang. Ittaqullah. Maka tidak sah. Tidak sah khutbahnya tadi. Sama juga dengan masalah mimbar ni, kena ambil perhatian lah. Kita buat mimbar ni. Banyak berus bulu cat sekarang ni dibuat dengan bulu khinzir. Bulu khinzir, bulu babi. Jadi bila bulu babi ni tuan-tuan semua dia najis mughallazah. Jadi kita beli berus cat, kita pun cat mimbar ni guna berus babi, bulu babi tadi. Maka jadilah hak kena bulu babi ni, cat ni tadi jadi mutanajis, najis mughallazah. Maka orang pun marilah khutbah, khatib pun pegang khutbah. Pegang mana-mana bahagian mimbar hak dicat tu. Maka tuan-tuan semua dia jadi tak sah khutbah. Dia risiko besar. Lagu mana nak buat? Kalau kita beli satu buruh cat, lepas tu kita cat, dia cat tadi, lepas tu baru tahu Allah, bulu babi. Lagu mana nak buat? Kita kena basuh dulu ni dengan 7 kali. Salah satu daripadanya guna air tanah. Barulah boleh suci mimbar tadi, boleh buat khutbah. Kalau tidak, khutbahnya tidak sah. Sebab apa? Sebab tempat yang digunakan itu adalah najis. Ni di pasaran sekarang, kawan saya dia ada buka kedai ni, kedai apa? Hardware. Tu Jalan Selayang tu. Adik Ustaz mana? Nama Ustaz Adi. Emporium ke apa gitu lah. Atas pada Masjid Taqwa tu. Tu berjalan-jalan. Belah kiri. Dia kata, Ustaz, banyak bucat ni buat daripada bulu babi. Dia katalah, dia buka kedai hardware. Jadi kena hati-hatilah. Bila cat kat, dia jadi najis mughallazah lah. Bulu babi kena cat. Cat tadi, kita sapu-sapu tu, dia najis mughallazah. Sebab apa dia najis mughallazah? Sebab dia dicat dengan bulu babi. Bulu babi ni tentu semua ujian Allah Ta'ala. Daging dia sedap. Itu ujian. Mana tahu. Kita tak pernah makan. Cuma ada kawan baru masuk Islam. Kawan tu dia masuk Islam, orang Sarawak. Saya tanya dia. Nama Ustaz Adam Lawrence. Saya tanya dia, Ustaz, daging apa pernah makan setakat hari ni hak sedap? Pasal dia banyak-banyak makan kan, kita kambing yang makan. Dia kata setakat ni yang pernah makan daging sedapnya ialah daging tu lah. Zaman dia belum Islam lagi. Lembut tu. Itu ujian Allah Ta'ala untuk kita. Jadi banyak benda dalam khinzir ni dan babi ni banyak boleh buat. Boleh buat itu, boleh buat ini, boleh sambung itu, boleh sambung ni, tuan-tuan semua. Allah Ta'ala nak uji kita lah. Bila banyak manfaat tu, ujian kat kita. Kita nak taat kat Allah Ta'ala ke? Nak hak boleh seronok ambil hak banyak manfaat. Habis di situ. Ketiganya, bahawa ada ia menutup aurat. Khatib, dia kena tutup aurat. Jadi kalau terbuka aurat, tak apa, boleh tutup dengan segera. Tapi kalau dia ada orang buka, maka batal khutbah tadi, kena ulang balik lah. Ini pun syaratnya masa duk baca rukun khutbah. Selain pada rukun khutbah tak apa. Contohnya masa dia duk baca khutbah hak bahasa Melayu tu, terbuka aurat dia ataupun ada budak kecil ni mari selok ke, tak ada masalah. Hal tak bolehnya ialah masa dia baca rukun khutbah.
baca selawat, baca ittaqullah, baca alhamdulillah. Itu kena tutup aurat. Keempatnya, bahawa berdiri ia bagi membaca khutbah jika ketiadaan uzur. Jadi syarat yang keempat, khutbah ni kena baca dalam kena berkhutbah, bukan baca asalnya. Asal khutbah ni berkhutbah. Sekarang ni kita baca. Khutbah ni kena berkhutbah dalam keadaan berdiri. Melainkan kalau kita uzur. Uzur ni makna tak sihat, sakit dan sebagainya. Itu boleh duduk. Macam semayang jugalah. Semayang sepatutnya kena semayang dalam keadaan berdiri, semayang fardu. Tapi dah kita sakit, tak sihat, bolehlah kita semayang dalam keadaan kita duduk. Tapi afdal, boleh, tapi afdal bagi ke orang lain untuk khutbah. Sebab apa? Sebab dah duduk, ramai lagi orang yang boleh khutbah berdiri bagi ke orang lain. Akan tetapi, kalaulah misal kata orang yang khutbah tu tadi, orang tu memang orang yang memang orang nak dengar khutbah dia. Jadi tak apalah khutbah sambil duduk pun. Macam almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hujung-hujung hayat dia dah tak larat dah berdiri. Maka dia khutbah dalam keadaan duduk. Tak apalah pasal dia tak larat berdiri. Dan orang memang nak dengar khutbah dia, orang tak nak orang lain. Kan? Walaupun ramai lagi orang muda sihat boleh berdiri, tapi orang nak dengar mulut dia tu. Jadi dia duduk pun tak apa. Itu ada keuzuran, tak apa. Tapi kalau tidak ada keuzuran, sihat, khutbah sambil duduk, maka khutbahnya tidak sah. Kelimanya, syarat kelima daripada syarat khutbah, bahawa duduk ia antara dua khutbah lebih sedikit daripada qadar tamakninah semayang. Ini banyak juga lah khatib tak faham. Mungkin dia tak ingat. Sebab tu kalau kita nak khutbah, 10 syarat ni dan rukun 5 nak kena ada dalam kepala. Bagi jelas, bagi nampak balik. Satu hari saya semayang di satu tempat lah. Di sekitar kita ni. Saya tak nak sebutlah di mana. Khatib dia, imam dia muda. Muda lah. Jadi habis je khutbah pertama, Bilal baca doa. Kan ada setengah masjid kan, Bilal baca doa masa duduk antara dua khutbah tu. Allahumma inni as'aluka bihurmati hadzal yaumil mubarak an takshifa anna kurbatana. Kan baca doa tu. Dia tak duduk tuan-tuan semua. Dia berdiri sambil tadah tangan. Tuan-tuan. Ada haru tuan-tuan semua. Ni kan tengah khutbah. Jadi terfikir-fikir juga tuan-tuan, kita duduk jauh lah. Nak tegur pun. Maka tak mampu masuk dalam, tiada kemampuan tegur, jauh dan sebagainya. Maka pada waktu itu kena ulang semayang zuhur semula. Sebab apa? Sebab syarat khatib duduk antara dua khutbah itu syarat. Kalau tak duduk tak sah, dia kira satu khutbah. Kita dah baca dua khutbah, tapi tak duduk di tengah-tengah tu tadi, dia panggil satu khutbah, kena tambah khutbah satu lagi. Yang menjadikan dua khutbah tu dengan duduk. Kalau tak duduk, walaupun kita baca khutbah pertama habis, lepas tu sambung baca khutbah kedua, dia panggil satu khutbah ya, mesti kena duduk. Bukan ada orang tak faham duduk ni pasal tak sihat. Dah bukan masalah tak sihat. Masalah memang dia syarat. Syarat sah khutbah mesti kena duduk. Jadi kena ingat. Kan kita sihat ke, kita kuat ke apa, tak apa aku kuat tak payah duduk. Tak, bukan masalah tu. Masalah memang kena duduk. Itu syarat dia. Kena ambil perhatian. Jadi duduk tu macam mana? Duduk tu lebih sikit daripada qadar tamakninah dan jangan sampai lama. Lama tu maksud macam mana? Sampai boleh muat 2 rakaat sembahyang. Itu kadar dia. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Terlalu pendek tu maksudnya tak sempat sebut subhanallah. Jadi duduk tu sekurang-kurang sebut subhanallah. Okey, sekurang-kurang minimal itu kadar tamakninah. Lepas tu bangun. Subhanallah. Lepas tu bangun. Tapi sunatnya lebih sikit pada tu. Lebih daripada qadar tamakninah. Jadi
Sunatnya qadar kita membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita bangkit. Sunat kita baca di situ qul huwallah. Lepas tu kita pun bangkit sambung khutbah yang kedua. Kalau panjang sangat tak boleh, putus mualat pula. Panjang tu maksudnya jarak di celah-celah tu boleh semayang 2 rakaat. Itu putus mualat. Jadi jangan terlampau pendek, jangan terlampau panjang. Duduk tu mesti melebihi daripada qadar tamakninah semayang. Habis. Keenamnya, hendak berturut-turut antara 2 khutbahnya. Berturut-turut maksudnya jangan selang lama. Itu yang saya sebut tadi. Jangan diselang lama antara 2 khutbah. Maksudnya khutbah pertama dengan khutbah kedua tak boleh jaraknya terlalu lama. Jarak lama tu boleh masuk 2 rakaat semayang di situ. Okey, selesai itu. Ketujuhnya, syarat ketujuh, berturut-turut antara khutbah yang kedua dan sembahyang. Masya Allah. Ini banyak Tok Bilal tak tahu ni. Tok Bilal kena tahu benda ni. Kalau buat sembahyang Jumaat, Bilal kena tahu benda ini. Jangan selang lama antara khutbah dah tamat dengan sembahyang. Dan imam pun kena tahu. Macam mana cara yang sepatutnya? Sepatutnya, yang sunatnya macam mana? Habis saja Tok Khatib khutbah, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bila pun tu qamat. Itu cara yang betul. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak masjid Tok Bilal tunggu tu imam turun dulu. Itu tak sunnah. Dia sunnahnya habis dia wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Setengah imam dia tambah lagi. Aqimis solah. Dirikan sembahyang. Ataupun aqimis solah, qamatlah sembahyang. Tutup bila tu imam dah kata tu, khatib dah kata aqimis solah, qamatlah. Tapi kadang-kadang tok khatib pun dia sebut dia tak tahu apa makna. Pasal apa saya kata tak tahu makna apa? Sebab ada tok khatib dia marah kalau Tok Bilal qomat terus. Dia kata tak tunggu orang turun dulu. Tunggu dulu, nak ke mana? Dia marah. Padahal dia sebut aqimis solah. Qamatlah, aqimis solah tu bahasa Arab. Melayunya qamatlah. Member apa qamat? Allahu akbar. Dia pula marah. Jadi sebenarnya salah cara macam tu. Tapi tidaklah membawa kepada batal. Tidaklah membawa kepada batal. Yang batalnya ialah kalau selang tu lama. Misal kata khatib ni turun tak qomat lagi. Ada jenis Bilal macam tu, dia tengok dulu, masuk dalam tu, masuk dalam. Dia nak uruskan sah dulu. Tengok ita sama. Bila pun qomat. Allahu akbar. Habis. La ilaha illallah. Tu imam pula ambil mikrofon. Ambil pula tu imam pula ceramah pula. Tuan-tuan kat luar tu masuk dalam tu. Rapat-rapat sah, tak rapat sah ni tak boleh, semayang tak sempurna ini ceramah pula. Baru nak takbir. Allahu akbar. Maka di antara akhir khutbah dengan takbir imam Allahu akbar tadi lama. Lama tu macam mana? Kalau semayang 2 rakaat yang paling ringan, paling pendek, sempat masuk situ, maka batal khutbah tadi. Kena khutbah semula. Putus mualat. Sekali terjadi di Singapura. Anak murid saya daripada Singapura, anak murid kelas online. Tanya saya. Dia bawa video. Memang lama tu. Dia ceramah. Imam tu ceramah lepas tu. Jaraknya seminit lebih. Muat masuk semayang 2 rakaat situ. Sebab kita semayang 2 rakaat ni,
Seminit lebih dah sepak siap. Hak ringan-ringan, hak mudah-mudah. Maka putus mualat. Bila putus mualat, kena khutbah semula. Kalau tak khutbah semula, kena sembahyang zuhur. Kena sembahyang zuhur. Jadi kena ambil perhatian. Sunnahnya, bila habis khatib khutbah, terus bila qamat. Dalam kitab sebut, sejurus khatib sampai ke tempat semayang, qamat dah tamat. Macam tu cara je. Sejurus khatib sampai ke tempat semayang, sejurus sampai qamat pun habis. Sebab apa? Sebab dia start qamat awal. Khatib turun sampai habis qamat. Bila habis qamat buat apa? Bismillah. Imam terus takbir, Allahu Akbar. Imam tak sunat pun. Dalam setengah kitab sebut, imam tak sunat baca doa lepas qamat. Allahumma rabb hazid da'wati. Tak sunat bagi imam. Imam sembahyang Jumaat. Pasal apa tak sunat? Nak suruh mualat, jangan putus. Jangan jauh jarak. Hak siapa sunatnya? Jemaah lain sunat lah, baca lah. Tapi imam tak. Dia turun terus, usalli ke sikit, bismillahirrahmanirrahim, usalli fardu Jumaati, habis, Allahu Akbar, tu semayang. Sebab takut baca pula Allahumma rabbah, jadi panjang pula jarak. Itu dia punya sistem. Jadi banyak tempat-tempat tak kena dia punya cara. Tapi tak adalah sampai batal, cuma tak kena cara, lambat. Jadi kalau lambat sangat, boleh kena khutbah semula. Sebab syarat yang ketujuh ni berturut-turut antara khutbah yang kedua dan semayang. Khutbah kedua dengan semayang berturut-turut, mana jangan selang lama. Bermula dhabit. Dhabit ni maksudnya tanda. Tulis itu, dhabit yang ni tanda. Ataupun apa nak sebut bahasa Melayu, bahasa sekarang ni dhabit ni. Penilaian boleh. Dhabit ni penilaian. Bermula dhabit yakni penilaian berturut-turut itu. Macam mana kita nak nilai dia berturut-turut itu? Macam mana? Dengan sekira-kira tiada lulus. Tiada lulus ni tiada muat. Antara keduanya itu, maknanya jarak antara dua khutbah tadi, hak selang tadi, 2 rakaat sembahyang yang ringan keduanya. Maksudnya, macam mana kita nak tahu yang masih berturut-turut lagi? Penilaian, kita nak nilai macam mana? Khutbah ni masih berturut-turut lagi. Nak nilai macam mana? Nilainya, kalau tak lulus, tak muat nak semayang 2 rakaat di situ yang ringan, maka masih berturut-turut. Tapi kalau boleh semayang 2 rakaat ringan, baca Fatihah, baca surah pendek, rukuk 3, baca tasbih 3 kali, lebih kurang, pendek-pendek, dan lebih kurang seminit, lebih-lebih, kan? Maka dah dikira putus berturut-turut tadi. Mana putus mualat. Maka bila putus mualat nak kena buat apa? Kena khutbah semula. Itu. Dia risiko besar tu. Baik. Itu dia punya pengecaman ataupun penilaian. Macam mana kita nak cam, macam mana kita nak nilai berturut-turut tadi. Habis syarat yang ketujuh. Kedelapannya, syarat yang ke-8, bahawa ada 2 khutbah itu dengan bahasa Arab. Artinya segala rukunnya jua, yakni sahaja. Jua tu tulis. Ni anak-anak pelajar, jua tu tulis kat belakang tu maksudnya sahaja. Tu bahasa lama. Kan tanya jua tu apa benda jua pula. Bahawa 2 khutbah itu dengan bahasa Arab artinya segala rukunnya jua, yakni sahaja. Jadi rukun khutbah ada 5 tu. Alhamdulillah kena baca bahasa Arab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tu bahasa Arab. Kan? Ittaqullah kena bahasa Arab. Hak lain kau bahasa Melayu tak apa lah. Kan? Betul rukun dia lagi apa? Doa dan juga baca ayat Quran 1 ayat.
Yang ni kena ikut bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Selain daripada itu, selain daripada itu, boleh ikut bahasa Melayu. Ataupun bahasa apa. Bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, boleh berlaku lah. Kalau orang Jawa, bahasa Jawa ke, tak apa. Kan? Yang tak bolehnya ialah yang rukun 5 tadi. Tetapi ada juga ulama yang kata khutbah ni tak boleh langsung bahasa selain daripada bahasa Arab. Kerana apa dia kata? Kerana Nabi ni khutbah dalam bahasa Arab. Sedangkan Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. 2 khutbah ni termasuk dalam semayang. Jadi ada ulama yang kata macam tu. Saya pergi ke Aceh. Aceh tuan-tuan semua, dia mazhab Syafi'i juga. Tapi mazhab Syafi'i dia keras. Lebih kuat lagi pada kita di Malaysia. Jadi dia khutbah dia semua dalam bahasa Arab. Tak ada ke bahasa Melayu. Jadi lagu mana dia nak buat supaya orang ni dapat faham, dapat ambil pengajaran kan Jumaat ni. Jadi dia buat tazkirah je. Sebelum khutbah Jumaat tu dia tazkirah. Bagi tahu dulu kita kena ingat mati apa semua kat bahasa Melayu. Habis tazkirah, khutbah. Khutbah. Bila ada khutbah tadi, semua kat bahasa Arab. Habis sampai akhir kat bahasa Arab. Cakap bahasa Arab pendek-pendek lah. Muka orang depan bukan faham. Muka orang Aceh. Bahasa India pun rasa macam tu juga. Dia sebelum khutbah dia cakap dulu kat bahasa Tamil. Habis kemudian dia khutbah. Lepas pada dalam khutbah tu bahasa Arab semua. Seingat saya lama dah tak sembahyang Jumaat di Masjid India. Macam tu. Tapi sebenarnya yang wajib bahasa Arab ni ialah 2 rukun tu tadi. 5 rukun tu saja. Yang lain tak apa ke bahasa Melayu pun. Habis di situ ke-9-nya. Bahawa memperdengar akan khutbah itu bagi sekalian yang 40. Maksudnya 40 orang tu kena dengar khutbah. Ke-10, bahawa jatuh yakni berlaku khutbah ini di dalam waktu zuhur. Jadi khutbah ni kena ada dalam waktu zuhur. Jadi kalau khutbah ni dalam waktu asar, tak sah lah. Kena sembahyang zuhur lah. Tak sah dah khutbah tu. Ataupun khutbah tu sebelum zuhur. Khutbah sebelum zuhur. Tak masuk zuhur lagi, dia dah khutbah. Pun tak sah juga. Syahdan. Ada ke syahdan ni? Syahdan ni bahasa Aceh. Syahdan. Apa maksud dia kat Melayu? Silamit perhatian. Silamit perhatian. Tambihun kalau kat bahasa Arab. Disunat bagi khatib dan lainnya. Disunat bagi khatib dan lainnya. Lain daripada khatib siapa? Jemaah kat depan lah. Mengangkat 2 tapak tangannya. Angkat 2 tapak tangan. Pada ketika dibaca doa. Pada khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua tu kan ada doa. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Maka sunat bagi khatib dan selain daripada khatib, angkat tangan berdoa. Ini masalah ni. Boleh? Jelas ni?
Ni selalu orang tanya, sunat ke tak sunat angkat tangan? Mazhab kita Imam Syafi'i sunat. Yang kata tak sunat itu mazhab lain. Itu benda masalah khilaf lah. Sama juga dengan semayang sebelum Jumaat. Ada ustaz-ustaz dia mari cerita, tak ada semayang qabliyah Jumaat, tak ada semayang qabliyah Jumaat. Jadi jemaah kita ni pening lah. Jemaah kita di Malaysia ni kan semayang qabliyah Jumaat dah lama dah. Orang Melayu kita ni sebelum semayang Jumaat kan azan yang pertama, lepas azan pertama semayang qabliyah Jumaat. Jadi ada orang mari cerita tak ada qabliyah Jumaat. Saya dah pening dah. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Jam crank tuan-tuan semua. Jadi sebenarnya kita ni masalah tu lah tak habis-habis. Kita di Malaysia ni orang mazhab Syafi'i. Kalau kita nak cerita selain daripada mazhab Syafi'i, kena bagi tahulah kat jemaah. Yang saya ajar ni bukan mazhab Syafi'i. Kena cakap. Sebab orang tak faham masalah ni. Orang dia ingat satu tu je. Sebenarnya benda ni masalah khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumaat. Dalam mazhab Maliki tak ada qabliyah Jumaat. Jadi ada dua mazhab. Ada tiga lah mazhab sebenarnya. Mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumaat. Boleh sembahyang qabliyah Jumaat, 2 rakaat sebelum Jumaat itu ada. Mazhab Maliki tak ada. Orang Maliki dia tak sembahyang qabliyah Jumaat. Satu lagi yang tak sembahyang qabliyah Jumaat, mazhab Malasi. Pernah dengar mazhab Malasi? Malas pun tak sembahyang juga. Mazhab apa ni tak sembahyang? Malas. Boleh. Jadi tuan-tuan semua, ala kulli hal benda itu masuk dalam masalah khilaf. Jadi angkat tangan khutbah ni sunat. Bagi khatib pun sunat. Bagi jemaah depan pun sunat. Ni. Jadi syahdan disunat bagi khatib dan lainnya mengangkat 2 tapak tangan pada ketika dibaca doa pada khutbah yang kedua. Inilah jika tiada takut khatib itu gugur mimbar. Gugur mimbar ke dia tulis? Kita awak tulis apa? Tiada khatib itu gugur daripada. Ada daripada. Kita ustaz tak ada. Tiada takut khatib itu gugur daripada mimbar. Maksudnya jatuh, gugur tau, jatuh. Jadi mimbar dulu kan dia tak ada tepi ni. Dia ada lantai saja. Jadi kata dia sunat angkat tangan. Itu pun kalau tak bimbang takut jatuh. Kalau angkat tangan kan pening kepala berdebu jatuh. Jadi sunat angkat kalau tak dibimbangi jatuh daripada mimbar. Dan jika takut jatuh daripada mimbar, maka ditinggalkan dia. Maksudnya tak payahlah angkat tangan. Jadi tuan-tuan semua, khatib ni dia sunat juga angkat tangan. Masa dia doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Disunat angkat tangan juga. Kalau dia tak rasa takut jatuh daripada mimbar. Tapi kalau dia bimbang jatuh daripada mimbar, tak sunat. Kalau dia bimbang jatuh debu, tak sunat. Yang kat depan, sunat angkat tangan. Sunat angkat tangan, kerana yang depan dia nak jatuh apa? Dia duduk. Kan? Ini selalu orang tahu. Tak sunat ni, angkat tangan apa? Bid'ah ni. Tak. Ini benda-benda macam ni lah. Dia masalah khilaf ni masalah. Habis di situ. Lagi, dan sunat bagi orang yang mendengar akan khatib mengangkat akan suara dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut oleh khatib akan Nabi, akan nama Nabi. Kita ni tuan-tuan semua, bila orang sebut nama Nabi Muhammad, kita sunat sebut sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata fardu kifayah.
Apa maksud? Mazhab yang kuat muktamadnya sunat. Bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat jawab. Sebab apa? Sebab Nabi kata al-bakhilu, orang bakhil. Nabi kata, mu nak tahu ke orang bakhil lah ke mana? Kata Nabi, al-bakhilu, orang bakhil, man dzukirtu indahu, orang yang disebut namaku di sisinya, depan dia, falam yusalli alayya, tapi dia tak selawat ke atasku. Itu orang bakhil. Jangan. Itu Nabi panggil orang bakhil. Jadi bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut je, boleh bunyi je nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama kata sunat. Maknanya kalau tak buat tak berdosa. Buat dapat pahala. Tapi orang bakhil lah. Nabi kata, tapi hukum dia sunat, tak berdosa. Ada pendapat kedua, fardu, wajib. Maknanya siapa tak selawat berdosa. Dengar nama Nabi tak selawat berdosa. Sebab Nabi kata bakhil. Kata ulama, sebab Nabi kata orang bakhil. Orang bakhil ni makna benda besar. Jadi kalau tak buat berdosa. Ada juga ulama kata fardu kifayah. Maksudnya kalau ramai-ramai begini, bila saya sebut Nabi Muhammad, ada seorang sebut sallallahu alaihi wasallam, hak lain tak berdosa dah. 3 pendapat ulama. Jadi kata ulama, disunatkan, kata dia di sini, disunatkan bagi orang yang mendengar akan khatib mengangkat akan suara, angkat suara, sebut kuat sikit. Mengangkat akan suara mana sebut kuat sikit. Mengangkat suara tu apa? Dengan selawat atas Nabi. Selawat tu kuat sikit. Pada ketika menyebut oleh khatib akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan semoga tak jumpa lagi masjid sebut nama selawat pada Nabi, jemaah dia kuat angkat suara. Kan? Contoh ni khatib kata, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu, tak ada bunyi lagi sallallahu wasallam alaihi. Bulan Ramadan bunyi. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tapi hari Jumaat tak ada. Jadi tuan-tuan semua kena buat. Sekurang-kurang angkat suara tu, biarlah orang sebelah dengar. Okey dah. Sunat pun macam tu. Bila bunyi nama Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi, bunyi gitu. Ni macam tak bunyi, kita pun tak dengar. Aduh, tuan-tuan semua, tu syiar, selawat pada Nabi ni syiar. Syiar ni maknanya benda lambang yang kita buat pada waktunya, itu syiar. Benda yang kena zahirkan pada waktunya. Kalau zuhur, masuk waktu zuhur, syiar dia apa? Azan. Allah kena zahirkan. Kalau hari raya, syiar dia apa? Takbir. Allahu Akbar, kena zahirkan. Kena bagi orang dengar apa semua. Kalau syiar ketika nama Nabi sebut, syiar dia apa? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti dikatanya Allahumma salli wa sallim alaihi. Bila Tok Khatib sebut bersabda Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, sebut macam tu. Atau sallallahu wasallam alaihi, macam Ramadan tu lah. Dia ada jawab. Tok Bilal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jawab. Itulah cara dia sebenarnya. Tapi kita buat masa bulan Ramadan je. Masa semai tarawih je. Masa khutbah tak buat. Sepatutnya macam tu. Syiar. Kena tinggikan suara. Tapi boleh katalah setakat saya pergi ni tak ada lah. Kalau ada pun 2-3 orang hujung-hujung sana hak belajar, buatlah. Tapi biasanya mana-mana masjid pun tak bunyi apa. Sunat diangkatkan suara. Dan seumpama selawat atas Nabi itu at-taradi, wallahu a'lam lah. Itu sambung kuliah akan datang. Habis masuk isyak dah. Cukup sekat tu. Tanda. Dan seumpama selawat atas Nabi itu at-taraddi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا فقنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.